بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Dan tajuk kisah kita kali ini ialah Perjanjian Sulu dengan Portugis. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini dalam sejarah bangsa kita. Sultan Israel diracun pada tahun 1778 oleh sepupunya Alimuddin II, anak Bantilan. Semasa pemerintahan Sultan Alimuddin II, permusuhan antara Sulu dan Sepanyol meningkat. Dan untuk tempoh 10 tahun atau lebih, lalu lintas antara Luzon dan pulau-pulau selatan lumpur. Kira-kira 500 orang Kristian Sepanyol dan asli setiap tahun dibawa ke dalam tawanan oleh orang Moro. Kerajaan telah bersungguh-sungguh dalam situasi yang teruk ini. Dan pada tahun 1789 Kapten Jeneral Marquina melaporkan kepada Raja bahawa perang dengan orang Moro adalah kejahatan tanpa ubat. Pada bahagian akhir tahun 1789, Syarafuddin, anak lelaki Alimuddin I, menaiki takhta Sulu. Semasa muda dia dipenjarakan bersama bapanya di Zamboanga dan menemani ayahnya ke Manila. Sangat sedikit yang diketahui tentang pemerintahannya kecuali bahawa dia dihidupkan oleh semangat dan prinsip yang sama yang mencirikan pemerintahan bapanya dan saudaranya Israel. Dia mencipta wang, dan salah satu shillingnya yang diperoleh dari Jolo mempunyai tarikh 1204 EH, yang mungkin merupakan tarikh penggantiannya. Sultan Syarafuddin diikuti oleh puteranya Alimuddin III dan Aliuddin I. Kehadiran berterusan orang Moro di Mindoro, di mana mereka menghantui teluk dan sungai di kedua-dua pantai timur dan barat selama berbulan-bulan. Pada satu masa, mencuri keluar dari pulau ini untuk diserang ke setiap arah, telah diperhatikan secara khusus oleh Padre Zuniga, dan menunjukkan betapa lemahnya orang Sepanyol menghalau lanun ini 100 tahun yang lalu. Ia adalah fasa terakhir lanun Melayu yang teruk. Apabila kapal dagang yang kuat dari England dan Amerika takut dengan Selat Borneo dan melalui Laut Cina dengan berhati-hati. Borneo Utara, Kepulauan Sulu, dan pantai selatan Mindanao adalah pusat dari mana datangnya serigala laut yang ganas ini. Yang eksploitasi kejamnya telah meninggalkan banyak tradisi mereka dalam Angkatan Laut Saudagar Amerika dan British. Sama seperti ia muncul secara berkala dalam Kronik Filipina. 500 tawanan setiap tahun nampaknya merupakan rampasan yang diambil oleh Moro ini di Kepulauan Filipina. Dan sejauh selatan Batavia dan Makassar Filipina, tawanan dijual di pasar hamba orang Melayu. Orang tua dan lemah ditukarkan secara tidak berperi kemanusiaan kepada puak ganas Borneo, yang mempersembahkan mereka dalam korban upacara mereka. Langkah-langkah kerajaan Sepanyol, walaupun berterusan dan mahal, tidak berkesan. Antara 1778 dan 1793 1,5 juta peso telah dibelanjakan untuk armada dan ekspedisi untuk menghalau balik atau menghukum orang Moro, tetapi pada akhir abad kemuncak sebenar lanun telah dicapai. Lanun berkerumun secara berterusan di sekitar pantai Mindoro, Burias, dan Masbate, malah sering mengunjungi Estros, Teluk Manila. Semacam keamanan nampaknya telah diwujudkan dengan Jolo dan perdagangan mesra telah dijalankan menjelang akhir abad ini. Tetapi orang Moro di Mindanao dan Borneo semakin menjadi musuh. Pada tahun 1798, sebuah armada Moro Bancas melepasi pantai Pasifik Luzon dan jatuh ke atas bandar terpencil Baler, Kasiguran, dan Palanan, memusnahkan pueblo dan menawan 450 tawanan. Cura Kasiguran telah ditebus di Binangonan dengan jumlah 2,500 peso. Selama 4 tahun armada lanun ini mengadakan pertemuan di Burias, dari mana ia menyerbu pantai bersebelahan dan Pulau Katanduan.
Gubernur Aguilar mengambil alih perintah pada tahun 1793 dan melakukan segala usaha untuk membetulkan keadaan ini. Dia membahagikan Nusantara kepada 6 bahagian, setiap satu daripadanya disediakan dengan armada 6 kapal perang. Dia membaiki kubu orang Bisaya, Mindoro, Tayabas, Batangas, dan Zamboanga. Semasa bersiap untuk pertahanan, dia berunding dengan orang Moro Sulu dan Mindanao untuk keamanan dan sebahagiannya berjaya mewujudkan syarat gencatan senjata dengan Sulu. Pada tahun 1798 beliau mengadakan majlis untuk mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya bagi membendung Lanon. Semua rekod yang berkaitan dengan hal ehwal Moro telah diserahkan kepada Rufino Suarez, asesor del gobierno, yang diarahkan untuk melaporkan perkara ini. Laporan itu telah diberikan pada April 1800 dan mengandungi maklumat dan cadangan penuh tentang langkah dan kaedah terbaik yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk tujuan itu. Aguilar, bagaimanapun, tidak bertindak atas cadangan Suarez, tetapi meneruskan rundingannya dengan orang Moro yang menjadi aman dan kekal begitu sehingga 1803. Pada tahun ini Inggeris menyerang Zamboanga tidak berjaya, mencetuskan permusuhan antara Sulu dan Sepanyol, dan menduduki semula Pulau Balambangan yang mereka pegang selama 3 tahun sahaja. Pada tahun 1851 perjanjian telah dibuat antara Sulu dan Sepanyol di mana ia telah dipersetujui bahawa tiada pemastautin asing akan dibenarkan di Sulu tanpa persetujuan kerajaan Sepanyol. Dan sekiranya berlaku peperangan antara Sepanyol dan mana-mana negara asing, pelabuhan Sultan akan ditutup. Menentang musuh Sepanyol. Antara 1805 dan 1815 secara terperinci serbuan Lanon jarang berlaku. Sultan Aliuddin mangkat pada tahun 1808 dan digantikan oleh saudaranya Syakirullah yang soleh. Diceritakan Syakirullah tidur di atas papan dan berkain sarung sahaja. Dia selalu meninggalkan rumahnya pada waktu malam, mencari orang-orang fakir dan miskin dan memberi mereka makan. Pada tahun 1815, penceroboh mengambil 1,000 tawanan asli dan menawan beberapa kapal Spanyol, British dan Belanda. Pada bulan Oktober 1818, armada Sepanyol di bawah Pedro Esteban menemui 25 kapal Moro di sekitar Albay, merampas 9 daripadanya dan menenggelamkan selebihnya. Sultan Syakirullah digantikan pada tahun 1823 oleh Sultan Jamalul Kiram I, putera Alimuddin III. Pada tahun yang sama, Gubernur Antonio Martinez, yang kagum dengan dasar unggul dan kejayaan Cordillera, menganjurkan ekspedisi di bawah Alonso Morgado dan menyerang Lanon di saran rumah mereka, di Basilan, Pilas, Sulu, dan Mindanao. Armada Sepanyol terdiri daripada 2 buah sekunar, 4 buah kapal perang, 6 buah kapal tender, 2 buah kapal sarap dan 1 buah kapal sekunar pengangkutan. Ekspedisi itu tiba di Pilas pada bulan Mac 1825, mengambil kubu dengan serangan dan membunuh 50 orang Moro. Di Joloh, ia meriam bandar itu selama 10 jam dan kemudian bertolak ke Mindanao, di mana ia menyebabkan kerosakan yang besar. Ia memusnahkan bot Moro di Teluk Ilana, Polo, dan Teluk Duman Kilis. Jeneral Ricafort menghantar satu lagi ekspedisi pada tahun 1827 ke Jolo, yang terdiri daripada 20 kapal dan 500 tentera. Tetapi Jolo sangat berkubu dan pasukan Moro begitu ramai sehingga askar Sepanyol tidak dapat turun, dan ekspedisi itu kembali tanpa mencapai sebarang hasil. Meterai Sultan Jamalul Kiram I tertera pada tarikh 1239 AH atau kira-kira 1823 AD yang kemungkinan besar menunjukkan tahun penggantian baginda. Beliau mengeluarkan borang pelantikan tetap untuk pegawai bawahannya dan tarikh komunikasinya, menggunakan tarikh Melayu dan Mohammedan semasa digabungkan. Pada perkiraan Sulu dia adalah seorang sultan yang kuat dan sangat makmur. Pada 23 September
1836 AD atau 1252 AH, beliau menandatangani perjanjian komersial dengan Kapten Jos M. Halcon sebagai wakil Kapten Jeneral Salazar. Bahagian utama perjanjian itu ialah perjanjian yang mengawal selia lesen bot dan tugas yang perlu dibayar oleh bot Sulu di Manila dan Zamboanga dan oleh kapal Sepanyol di Jolo. Dalam dokumen lain yang mengandungi tarikh yang sama dan ditandatangani oleh pihak yang sama. Satu perikatan telah diisytiharkan menjamin keamanan dan keselamatan umum kepada bot Sulu di perairan Filipina dan kepada kapal Sepanyol dan Filipina di Laut Sulu. Sultan selanjutnya berkenan untuk membina sebuah rumah perdagangan Sepanyol di Jolo untuk menyimpan barang dagangan dengan selamat di bawah tanggungan seorang ejen residen Sepanyol. Teks perjanjian, artikel perjanjian yang mengatur tugas yang perlu dibayar oleh kapal Sulu di Manila dan Zamboanga dan oleh kapal Sepanyol di Jolo, yang jadualnya tidak boleh diubah kecuali dengan perjanjian baru. Perkara 1. Kraft Sulu yang, dengan lesen yang betul, pergi ke Manila, boleh mengimport produk kepulauan yang tertakluk kepada Sultan, dengan membayar duti penggunaan sebanyak 1/2%. Perkara 2. Lilin dan koko boleh disimpan di Manila Custom House dengan membayar 1%, tetapi jika artikel ini diimport, 14% yang ditetapkan akan dibayar. Perkara 3. Kraft Sulu yang berdagang di Zamboanga akan membayar duti 1% ke atas produk pulau yang tertakluk kepada Sultan. Perkara 4. Semua duti ini akan dibayar dalam perak kepada kerajaan Sepanyol yang melindungi berdasarkan separuh daripada nilai yang dinilai. Perkara 5. Kraft Sepanyol di Jolo akan membayar duti berikut dalam bentuk barangan. Kapal 3 tiang dari Manila, dengan penumpang Cina 2,000, begitu juga, tanpa penumpang 1,800, Brigantine dari Manila, dengan penumpang Cina 1,500, begitu juga, tanpa penumpang 1,300, Schooner dari Manila, dengan penumpang Cina 1,400, begitu juga, tanpa penumpang 1,200, Pontin, bot perdagangan kecil, dari Manila, dengan penumpang Cina 1,400, begitu juga, tanpa penumpang 1,200, Gali dari Manila atau pelabuhan lain di Filipina, dengan kargo beras, palai, gula dan saguranis 300. Begitu juga untuk Kepulauan Filipina dengan kargo barangan 500. Perkara 6. Tugas-tugas yang ditetapkan untuk Kraft Sepanyol ini akan dibayar dalam bentuk barangan mengikut nilai yang ditetapkan dalam jadual berikut. Separuh daripadanya akan dipilih oleh pegawai kerajaan Sultan daripada kargo dan separuh lagi hendaklah terdiri daripada itu. Artikel sebagai kapten bot boleh pilih penilaian agar mengikut jadual. Artikel yang tiada dalam jadual tidak boleh dituntut daripada kapten, dan dia juga tidak akan memberikan bayaran sedemikian. Nilai kuantiti artikel, peso, nasi 1 laga 2,00 peso, gula 1 pilon 5,00 peso, minyak kelapa 1 tinaja 6,50 peso, capas, pinggan, setiap 1,001,00 peso, cambayas ordinarias, kain, setiap 1,009,00 peso, carancali, kain, sehelai 11,00 peso, koko, hitam dan biru, kain, 11 ela 4,50 peso, cok wilo blanco, kain, 6 braza, 12 ela, 1 helai 6,50 peso, koko blanco, kain, 22 braza, 44 ela, 1 helai 16,50 peso, Javal de Charanklin, kain, 1 helai 26,00 peso, caca, kain, 1 helai 4,00 peso. Manta coleta, baju, 1 helai 1,00 peso, muslin biasa, 12 faras 1 helai 10,00 peso, muslin fanci 1 helai 5,00 peso, muslin berwarna, 12 faras 1 helai 15,00 peso,
Beras yang belum diasah 1,100 peso. Paus de Costa, kain, 1 helai 11,00 peso. Sapu tangan kamrik biasa 1 sapu tangan 50 sen. Kain setem biasa sedozen 3,00 peso. Bulu 1 keping 6,00 peso. Bulu biasa 1 helai 5,00 peso. Kapas bercetak bunga 1 helai 9,00 peso. Perkara 7. Kapal-kapal Sulu yang didapati berdagang di pelabuhan tanpa lesen atau selundup melepasi akan dianggap sebagai penyelundup mengikut undang-undang Sepanyol yang ditetapkan untuk itu. Sekunar Sepanyol dan kraf perdagangan kecil, galeras, yang menunjukkan secara nyata di Jolo bahawa mereka membawa kargo hasil Filipina dan kemudiannya didapati mempunyai, sebagai gantinya, kargo barang dagangan, gineros, dan telah melepaskan kargo tersebut di pelabuhan yang akan dijual di dalamnya, akan didenda 500 peso mengikut nilai di Jolo, 2/3 daripada jumlah tersebut untuk diserahkan kepada Sultan dan 1/3 kepada perbendaharaan diraja kerajaan Sepanyol yang melindungi. Perkara 8. Sekiranya duti import ke atas mana-mana barang dagangan yang dikeluarkan di Kepulauan Sulu dikurangkan di Manila atau Zamboanga kepada kadar yang lebih rendah daripada yang ditetapkan sekarang, kerajaan Sepanyol juga akan membuat pengurangan supaya kapal Sulu sentiasa membayar lebih sedikit kerana telah dipersetujui. Sekiranya Sultan Sulu mengutip cukai yang lebih kecil daripada mana-mana kapal asing daripada yang ditetapkan untuk orang Sepanyol, sama ada sebagai cukai atau dengan pengurangan penilaian barang yang boleh dikenakan cukai, baginda akan diwajibkan untuk membuat pengurangan duti untuk kraf Sepanyol seperti yang akan memberi kelebihan kepada bendera ke bawah duli Yang Maha Mulia Katolik, sebagaimana yang ditetapkan. Artikel terakhir. Sekiranya teks artikel perjanjian ini berbeza dalam dua bahasa, teks Sepanyol akan dipatuhi secara literal. Istana Jolo, 23 September 1836, iaitu 14 bulan Jamadul Akhir, 1252, Jos M. Harun, rubrik, Sultan Muhammad Jamalul Kiram, Datu Muhammad Harun, Datu Muhammad Buyuk, Datu Bandahala, Datu Muluk, Datu Sabalmar, Datu Mamanca, Datu Juhan, Datu Maharaja Lela, Datu Sabuayan, Datu Muluk Kahar, Datu Nai. Saya dan Jos Mara Halcon Y. Mendoza, Kapten Fregat Tentera Laut Diraja, DSB, Pesuruhjaya khas yang dilantik oleh Kapten Jeneral Filipina untuk menubuhkan artikel perjanjian ini, Capitulaciones. Memperakui bahawa apabila saya menerima daripada tangan Sultan Sulu salinan bersama-sama ini, dalam tindakan pertukaran, yang dengannya saya menyerahkan pendua dengan pengesahan Gubernur Jeneral, saya menyatakan pada penghujung masa ini satu tulisan dalam bahasa Melayu, pada halaman berikutan meterai dan tanda tangan yang merupakan kebalikan folio 6, di mana ia boleh dilihat. Saya juga memperakui bahawa setelah meneliti kandungan tambahan yang tidak wajar tersebut yang, walaupun tidak dibenarkan, terdapat secara bertulis dalam dokumen ini, didapati ia adalah teks surat perkeliling Sultan kepada rakyatnya, dalam 4 artikel, yang terjemahannya dibuat oleh Datu Muluk Bandara dan disahkan secara berasingan oleh beberapa orang, berbunyi seperti berikut. Perkara 1. Penduduk Sulu yang ingin pergi ke Zamboanga atau Mindanao hendaklah meminta pasport Sultan Sulu supaya mereka tidak mengalami sebarang bahaya jika bertemu dengan kapal milik tentera laut. Perkara 2. Pasport hendaklah dikeluarkan dengan menyatakan bilangan orang di atas kapal dan kargo apabila diminta. Perkara 3. Saya memberikan perintah ini untuk keselamatan mereka yang melakukan perjalanan melalui laut, kerana bukannya dikejar oleh kapal-kapal tentera laut, mereka akan dibantu. Perkara 4. Saya memberi anda paten sekarang supaya apabila anda bertemu dengan kapal tentera laut Raja Sepanyol, saudaraku, mereka tidak boleh membahayakan, tetapi membantu anda, dan sebagai buktinya, saya membuat sijil ini, yang ditulis dari tangan saya dan dilampirkan pada artikel perjanjian.
yang mana adalah mustahil untuk membuat salinan baru kerana ketiadaan beberapa datu yang hadir semasa mereka telah dipersetujui. Dan meneruskannya, diberikan di atas kapal sekunar Baginda, Tirol, di Jalan Raya Jolo pada 29 Mac 1837, Jos Ma. Halcon, kembangnya. Pengesahan Perjanjian 1836 oleh Ratu Pemangku Raja Sepanyol Isabel II, Ratu Spanyol, dengan rahmat Tuhan dan Perlembagaan Monarki Sepanyol. Dan, atas nama dirajanya dan semasa minoritinya, Ratu Janda ibunya, Doa Mara Christina dari Bebon, Bupati Kerajaan. Manakala pada 23 bulan September tahun lalu, di Istana Jolo, satu perjanjian keamanan, perlindungan dan perdagangan telah dirangka, dimuktamadkan dan ditandatangani oleh Kapten Fregat Armada Negara dan Jos Mara Halcon, Komander. Ketua Pasukan Tentera Laut yang berlabur di Jalan Raya Jolo. Mewakili Kapten Jeneral Kepulauan Filipina dan Sultan Jamalul Kiram dan Datus. Yang mengatakan perjanjian, terdiri daripada 6 artikel, perkataan demi perkataan, adalah seperti berikut. Penyerahan keamanan, perlindungan dan perdagangan, dilaksanakan kepada Sultan dan Datu Sulu yang paling cemerlang. Oleh Tuan Yang Terutama Kapten Jeneral, Gubernur Kepulauan Filipina, atas nama kedaulatan yang tinggi dan berkuasa bagi Baginda Katolik. Dilukis dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak, iaitu, mewakili Kerajaan Sepanyol sebagai muktamad bagi Tuan Yang Terutama Kapten Jeneral, dan Pedro Antonio Salazar, Gubernur Filipina, Kapten Fregat Armada Diraja, dan Jos Mara Halcon, Komander Ketua Pasukan Tentera Laut yang berlabur di Jalan Raya Jolo. Dan pada bahagian yang lain, Sultan Jamalul Kiram, Raja Sulu dan Datus yang bersekutu, yang mana pihak menggubal seperti berikut. Perkara 1, Yang Amat Mulia Kapten Jeneral, Gubernur, untuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Katolik, Kepulauan Filipina, memberi jaminan kepada Sultan dan Datu Sulu yang paling cemerlang, untuk masa kini dan selama-lamanya, akan keamanan yang paling stabil antara orang Sepanyol dan orang asli di semua pulau. Tertakluk kepada mahkota Sepanyol dan anak sungai tanah yang ditadbir oleh Sultan dan Datu. Dia menawarkan perlindungan kerajaannya dan bantuan armada dan askar untuk peperangan yang Sultan akan dapati perlu untuk dilancarkan terhadap musuh yang akan menyerangnya, atau untuk mencapai penundukan orang-orang yang memberontak di semua sempadan negara. Pulau-pulau yang terdapat dalam bidang kuasa Sepanyol dan yang menjangkau dari titik barat Mindanao sehingga Borneo dan Palawan, kecuali Sandakan dan tanah-tanah lain anak sungai kepada Sultan di pantai Borneo. Sultan Sulu, di pihaknya, menerima persahabatan kerajaan Sepanyol, mengikat dirinya untuk berdamai dengan semua pengikut ke bawah Duli Yang Maha Mulia Katolik Baginda. Dan seterusnya mengikat dirinya untuk menganggap sebagai musuh Baginda orang-orang yang mungkin menjadi seperti itu kepada negara Sepanyol. Sulu meneruskan dengan orang bersenjata ke peperangan yang mungkin timbul, dengan cara yang sama seolah-olah mereka adalah orang Sepanyol. Sekiranya beliau memberikan bantuan sedemikian, peruntukan untuk sokongan Sulu hendaklah dibekalkan oleh perbendaharaan diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Katolik Baginda, seperti yang disediakan untuk askar dan rakyat tentera dan tentera lautnya yang lain. Pengertian Fasal Kedua Kapitulasi 1737, bahawa mereka tidak terikat untuk memberikan bantuan untuk peperangan melawan negara-negara Eropah, dengan ini diperbaharui dan disahkan. Perkara 2, selaras dengan persahabatan dan perlindungan yang menyatukan Sulu dengan wilayah Sepanyol di Filipina. Bot Sulu akan berlayar dan berdagang dengan bebas dengan pelabuhan terbuka Manila dan Zamboanga, dan kapal Sepanyol dengan Jolo, di mana bukan sahaja kedua-duanya akan diterima dengan baik, tetapi akan mendapat perlindungan dan layanan yang sama seperti orang asli. Dalam kapitulation yang berasingan ditentukan tugas yang akan dibayar oleh kapal Sepanyol di Jolo, dan tugas yang akan dibayar oleh Sulu di Manila dan Zamboanga.
Tetapi dengan kapitulasi ini dipersetujui bahawa apabila Sulu menyampaikan kargo produk pulau-pulau, mereka akan membayar di Manila dan Zamboanga kurang daripada kapal asing, dan kapal Sepanyol tidak akan membayar di Jolo sebanyak yang dikenakan kepada kapal negara lain. Perkara 3. Agar trafik kapal Sepanyol di Jolo tidak mengalami kecederaan dan kelewatan yang disebabkan oleh kesukaran pasaran mereka. Sultan dan Datu memperkenankan pembinaan kilang atau rumah perdagangan dengan gudang yang selamat, di mana barang dagangan boleh disimpan tanpa risiko, dan Sultan dan Datu bersetuju sentiasa menghormati tempat ini, di mana akan ada seorang ejen Sepanyol yang bermastautin, yang akan bertanggungjawab ke atas semua perniagaan yang diamanahkan kepadanya. Jika Sulu ingin berbuat demikian di Manila, mereka akan dibenarkan. Tetapi kerajaan Sepanyol menerima untuk penyimpanan barang dagangan daripada rumah kastam bandar itu dengan bayaran hanya 1%. Sultan hendaklah menetapkan tempat yang sesuai untuk lokasi gudang, yang sesuai untuk memuat dan memunggah, dan kerajaan hendaklah meminta Sultan memberikan dan hendaklah membayar bahan-bahan dan pekerja yang mungkin perlu. Perkara 4. Agar kapal Sepanyol dan Sulu boleh berlayar dan berdagang dengan selamat, bebas daripada Lanun Hanon dan Samals. Kerajaan Sepanyol akan mengukuhkan armadanya di perairan Mindanao, yang sama akan melindungi kedua-dua negara, dan agar kebaikan tidak dikelirukan dengan orang jahat, peraturan berikut hendaklah dipatuhi. Pertama, semua kapal Sepanyol yang tiba di Jolo hendaklah menunjukkan kepada Sultan kebenaran mereka semasa berlabur, dan kapal yang sama hendaklah dimeterai semasa berlayar, tanpanya kapten akan dihukum di Manila. Kedua, semua kapal Sulu yang menuju ke Manila atau Zamboanga hendaklah membawa kebenaran Sultan, dan memilikinya hendaklah bebas dan tidak diganggu. Ketiga, semua kapal Sepanyol atau Sulu yang akan meneruskan perdagangan ke Mindanao hendaklah pergi dahulu ke Zamboanga untuk memberitahu Gubernur, yang akan menandatangani permit mereka tanpa kos. Keempat, tiap-tiap kapal Sepanyol atau Sulu yang ditemui oleh armada Ilana atau Teluk Sindangan, tanpa kebenaran Gubernur dan Sultan seperti yang disebutkan di atas, hendaklah dirampas dan akan kehilangan semua barang dagangannya, di mana 2/3 daripadanya akan diberikan kepada mereka yang membuat menangkap dan 1/3 kepada Sultan Sulu, jika kapal itu Sulu, dan kepada kerajaan Sepanyol jika kapal itu Sepanyol. Kelima, Gubernur Zamboanga hendaklah menentukan prosedur dalam kes Vintas, bot layar kecil, di Bandar Pilas dan Kepulauan Basilan yang mesra dengan Plaza Zamboanga tersebut. Keenam, kapal-kapal dagang Sulu yang berjalan di luar Pulau Sultan atau ke Mindanao dengan izin, tidak boleh melarikan diri dari armada yang mereka temui, kerana kapal-kapal dagang Sulu itu bertujuan untuk mempertahankan mereka dan mengalahkan para penjahat. Panglima armada hendaklah diperintahkan untuk menerima dan membantu perahu-perahu nasihat Sultan. Perkara 5. Sultan dan Datu Sulu berikrar untuk menghalang perombakan orang Ilanon dan Samal di Filipina, dan jika mereka tidak mampu, Sultan hendaklah melaporkan sedemikian supaya kerajaan Sepanyol boleh memberi bantuan atau menjalankan tugas itu seorang diri. Artikel terakhir, jika pengertian Capitulations ini tidak selaras dalam kedua-dua bahasa, perkara yang sama akan bersetuju dengan teks bahasa Sepanyol literal. Istana Jolo, 23 September 1836, iaitu ke-14 bulan Jamadul Akhir 1252. Meterai itu, Sultan Muhammad Jamalul Kiram. Meterai ditandatangani Jos Mara Halkon, Datu Muhammad Harun. Meterai Datu Muhammad Buyuk Mohor, Datu Bandahala Mohor, Datu Amil Bahar, Datu Muluk, Datu Sabalmar, Datu Mamanca, Datu Johan, Datu Maharajah Laila, Datu Sabwayan, Datu Muluk Kahar, Datu Nai. Oleh itu, kerajaan Puteri August kami, setelah diberi kuasa dengan sewajarnya oleh Dekri Cortes pada 13 bulan ini, untuk pengesahan perjanjian tertutup, dan perkara yang sama telah dilihat dan diperiksa oleh kami. Kami telah meluluskan dan disahkan, dan dengan hadiah-hadiah ini dengan ini meluluskan dan mengesahkan kandungannya secara keseluruhan,
dalam bentuk yang terbaik dan paling lengkap yang mungkin, menjanjikan atas kepercayaan dan perkataan Ratu Pemangku Raja, atas nama Puteri August kami, untuk mematuhi dan mematuhi yang sama. Dan memaksa sepenuhnya, pematuhan dan pematuhan yang sama. Sebagai saksinya, kami memerintahkan perupusan yang sama, ditandatangani dengan tangan kami, dan dimeterai dengan meterai peribadi kami sendiri oleh Setiausaha Negara Pertama. Selesai di Madrid, 29 Oktober ini, 1837, saya Ratu Pemangku Raja, perisai dalam lilin. Eusebio de Bandeksi y Azara.